Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terusnya ahli pembaharuan Islam di zaman kebangkitan ini adalah Abdul Rashid Ridha. Abdul Rashid Ridha adalah seorang ahli pembaharuan Islam dan dia juga terpengaruh kepada ide pemikiran Muhammad Abduh dan juga Muhammad Abduh, dan melalui Muhammad Abduh juga dia terpengaruh kepada pemikiran Afghani. Rashid Ridha adalah asal daripada tinggal di Lebanon. Semasa dia tinggal di Lebanon, dia banyak membaca artikel yang dituliskan oleh Muhammad Abduh dan Afghani yang menyedarkan umat Islam untuk melepaskan diri daripada kuasa penjajahan barat di dunia Islam. Baik itu Rashid Ridha dia terpengaruh dengan idea pemikiran Afghani dan dia ingin berjumpa dengan Afghani dan bersedia untuk menjadi anak murid kepada Afghani. Pada masa itu Afghani berada di Turki, menyampaikan kesedaran umat Islam untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menyedarkan umat Islam supaya jauh daripada pengaruh kuasa penjajahan barat, dan juga menyedarkan umat Islam bangkit untuk membuat pembaharuan dalam perkembangan ilmu pengetahuan yang ada pada orang Islam biasa menjadi orang-orang pengetahuan yang berpemikiran maju. Sebab itu kerajaan Daulah Osmaniyah yang masih ada pada masa itu meragui tentang pemikiran Afghani. Lalulah dia tangkap Afghani dan di jail. Masa itu Afghani di bawah tahanan kuasa pemerintahan Daulah Osmaniyah di Turki. Baik itu Rashid Ridha pada awal dia menulis surat kepada Afghani untuk menjadi anak muridnya. Tapi Afghani kata dia sekarang berada dalam tahanan, tidak boleh datang ke Turki. Baik itulah Rashid Ridha pergi ke Mesir berjumpa dengan Muhammad Abduh. Walaupun dia tidak dapat jumpa dengan Afghani, tapi dia bersedia jumpa dengan Muhammad Abduh karena Muhammad Abduh banyak menerima pemikiran daripada Al-Afghani. Nah itu Muhammad Abduh dan Rashid Ridha dia bersedia untuk menyedarkan di kalangan orang-orang Islam yang ada di Mesir untuk mengembangkan idea pemikiran yang dikatakan penyatuan Islam sedunia, pan-Islamisme, dan orang Islam bertanggungjawab untuk membangun kesedaran semangat orang Islam untuk melepaskan dunia Islam daripada kuasa penjajahan barat. Rashid Ridha juga dia dengan semangat yang ada pada dia terus, karena dia mereka itu masih belia lagi, dia terus melanjutkan pelajarannya di Tunisia di sebuah sekolah yang ada sistem pendidikannya bersifat pada pengaruh sistem pendidikan yang diajarnya ada dualisme, yaitu pengajaran Islam dan juga sains moden. Kemudian selepas tamat bahagian peringkat sanawi di situ, Rashid Ridha kembali ke Mesir untuk bersama dengan Muhammad Abduh. Selepas Muhammad Abduh meninggal, Rashid Ridha meneruskan untuk menafsirkan tafsir Al-Quran Al-Manar sampai ke juzuk mengenai dengan cerita surah Hud, itu surah 11 daripada Al-Quran. Ini adalah usaha-usaha yang telah dilakukan oleh
Rashid Ridha. Selain itu, Rashid Ridha sedia membuka untuk memajukan dalam sistem pendidikan di Mesir yang ada gabungan dua aliran, iaitu pelajaran agama dan juga diajarkan juga kurikulumnya itu mengenai asas sains, termasuk pengajaran mengenai sejarah dan juga sains moden, matematik, dan ilmu yang menyedarkan masyarakat di sekolah yang boleh membuat dua aliran, ada hubungan agama dan pengajian yang berkait dengan sains moden sebagai asasnya. Inilah usaha-usaha yang dilakukan oleh Muhammad Rashid Ridha dengan usahanya ini untuk mengembalikan sistem kurikulum pendidikan Islam yang berdasarkan kepada ilmu nakli dan ilmu akli. Ilmu akli itu adalah dasar pendidikan yang berdasar pada Al-Quran dan hadis. Maka ilmu nakli adalah dasar pendidikan yang berdasar kepada ilmu Al-Quran dan hadis itu yang dapat ditafsir atau diajar melalui pendekatannya ilmu tauhid, ilmu sains sosial dan ilmu sains tabi'i yang diajarkan juga sebanyak mengenai pengajaran yang dia pelajarinya di Tunisia yang lebih kepada pendekatan ilmu sains moden. Inilah usaha-usaha yang telah dilakukan oleh Muhammad Rashid Ridha dalam untuk meninggikan sistem pendidikan di peringkat sekolah rendah dan menengah, dan seterusnya sistem pendidikan ini sebanyak mempengaruhi sistem pendidikan yang ada di Al-Azhar. Karena di Al-Azhar itu tidak Al-Azhar University yang terkenal, sebuah universiti yang tersohor di dunia. Tidaklah sebuah universiti itu hanya mengajar bahagian usuluddin, akidah ataupun syariat, ilmu yang hubung kait dengan agama khusus Islam. Sistem Azhar itu merubahkan kurikulumnya, ada perdagangan, dan sekarang ini mengarahkan sistem pendidikan yang ada dalam bahagian perubatan dan berbagai bidang yang lain. Namun walaupun umat Islam tidak berupayaan juga untuk mengembalikan kurikulum pendidikan sebagai yang pernah berlakunya pada zaman Bani Umayyah dan Abbasiyah, yang meletakkan sistem kurikulum pendidikan yang berdasarkan kepada ilmu nakli dan akli yang biasa dapat melahirkan ulama yang dikatakan ulama saintis dan juga ulama dalam bagian hukum. Karena tidak ada kepakaran dalam bidang sains moden pada seorang ulama itu yang bergabung dengan ilmu Islam. Makna masih lagi berlaku pemisahan di antara ilmu agama dengan ilmu pelajaran mata akademik, sehinggalah pengaruhnya berlaku pada dunia Islam sehingga sekarang ini daripada zaman penjajah dengan lepas penjajah, zaman kemerdekaan yang ada di seluruh dunia Islam termasuklah di Malaysia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.